Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil analisis kami terhadap sebuah cerpen Kembali ke Titik Mula karya Samsudin Osman dan Sajak Lidah Bangsa iaitu karya A. Aziz Deraman. Kumpulan kami terdiri daripada Abdul Rahman bin Ishak, Brenda Markus, Filzah binti Muhammad Syarudin, Muhammad Nur Fitri bin Muhammad Rafi dan Nurul Akilah binti Ahmad Tarmizi. Okey, mari kita teruskan kepada bentang yang pertama. Okey, baiklah. Kita akan mulakan dengan aspek struktural puisi lidah bangsa iaitu karya A. Aziz Deraman. Okey, dalam karya ini bertemakan mengenai semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan juga terdapat juga persoalan dalam puisi ini iaitu bagaimana rakyat menunjukkan kesetiaannya kepada negara. Dan watak dan perwatakannya ditujukan kepada seluruh rakyat Malaysia yang merupakan watak utama dalam mencetuskan perubahan sesebuah negara untuk ke arah keamanan. Dan latar dalam penulisan puisi ini adalah pada sekitar sebelum abad 21, bertempat di tanah air dan juga ditujukan kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam memperjuangkan keamanan dan juga kebebasan negara. Okey, seterusnya. Okey, terdapat beberapa plot dalam penulisan puisi ini, iaitu pertama adalah perkembangan, iaitu menceritakan tentang sebuah negara yang mengalami pelbagai ancaman dengan kuasa luar dan menguasai sumber ekonomi negara, dan berlaku perimitan iaitu negara dan rakyatnya ditindas oleh kuasa asing dan juga demi memperoleh amanat, kekayaan dan juga darjat. Okey, dan juga berlaku klimaks dalam plot ini iaitu rakyat merupakan lidah utama atau penggerak dalam mencetus perubahan sesebuah negara demi keamanan. Dan terdapat beberapa pelarian iaitu rakyat mula bangkit dan bersepakat untuk menegakkan keamanan negara. Okey, seterusnya. Okey, terdapat juga pelambangan iaitu dalam pelambangan dalam ayat yang digunakan dalam penulisan puisi ini seperti bangsaku bingkas, bangun sendiri. Bangsaku bingkas, bangun sendiri. Okey, seterusnya terdapat juga perkataan yang digunakan hyperbola iaitu sebagai contoh dalam ayat iaitu krisis ekonomi geledak di tangan. Dan seterusnya metafora yang digunakan seperti lidah bangsa, dan seterusnya imej alam yang digunakan dalam tulisan puisi ini iaitu pohon tidak berakar. Dan diksi juga adalah diksi yang digunakan dalam ayat penulisan ini iaitu pemilihan kata yang berkias dalam sajak dan terdapat juga kata-kata yang mudah difahami oleh pembaca. Okey, seterusnya kepada Rahman. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang aspek struktural cerpen Kembali ke Titik Mula karya Samsudin Osman. Cerpen ini bertemakan kasih sayang kerana mengisahkan tentang Syam yang terjumpa Ani di Kota Leiden dan mereka mengimbau kembali percintaan semasa ijazah sarjana muda pada 10 tahun yang lalu dengan lebih positif. Jadi persoalannya, apakah persoalan yang terdapat di dalam cerpen ini? Pertama sekali ialah jodoh yang tidak kesampaian. Ini dilihat pada watak Syam dan Ani sendiri. Kemudian jihad dalam menuntut ilmu sebagaimana Syam dan Ani yang melanjutkan pelajaran di Kota Leiden tanpa sengaja dan secara bersama. Kemudian kita mempunyai persoalan tentang isteri yang sangat memahami kehendak suami. Seperti dilihat jelas pada watak Umi. Kemudian kita beralih kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen ini ialah bantu-membantu, baik hati, kesefahaman, kesyukuran, merendah diri dan pengorbanan. Contohnya nilai bantu-membantu daripada Antiono yang membantu Syam di Kota Leiden untuk menyesuaikan diri di sana. Beralih kepada pengajaran yang kita dapat daripada cerpen Kembali ke Titik Mula ini ialah kita mestilah mempercayai bahawa jodoh pertemuan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sewajarnya menuntut ilmu setinggi yang mungkin dan kita haruslah mengelakkan diri daripada bermusuh kerana di dunia ini kita tidak tahu sampai bila kita akan hidup dan akan dipanjangkan usia. Seterusnya, baiklah watak dan perwatakan.
Sebelum itu saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan watak dan perwatakan. Watak merujuk kepada orang, manakala perwatakan ialah sifat seseorang. Dalam cerpen ini mempunyai dua watak besar iaitu Syam dan Ani, manakala ia juga mempunyai watak sampingan iaitu Antiono dan Umi. Syam ialah seorang yang berbadan kurus, berpendidikan, suami kepada 3 orang anak, merupakan bekas kekasih kepada Ani dan seorang yang suka menulis puisi dan novel. Manakala Ani ialah seorang yang bertahi lalat di bawah bibir kiri, berwajah bujur sirih dan manis, bersuara lunak separuh garau, melanjutkan pelajaran dalam bidang kaunseling di Leiden. Antiono pula secara ringkasnya dapat disimpulkan sebagai rakan serumah dan sepengajian Syam yang sangat prihatin, dan Umi ialah isteri yang sangat solehah kepada Syam. Seterusnya, baiklah, saya akan menceritakan plot dalam cerpen ini. Ia bermula dengan plot permulaan. Syam mahu mencari cenderahati di Amsterdam sebelum pulang ke Malaysia. Kemudian ia berkembang kepada plot perkembangan. Syam tiba-tiba saja bertemu dengan Ani ketika ingin meminta bantuan tersebut. Dalam bahagian plot permintaan, Syam merasakan Ani menyimpan dendam dengannya kerana cinta yang terdahulu. Kerana kita sedia maklum bahawa Syam dan Ani pernah bercinta pada 10 tahun yang lepas masa melanjutkan ijazah sarjana muda di Malaysia. Kemudian pergi kepada plot climax, Syam dan Ani banyak berfikiran positif setelah mengimbau kenangan manis mereka semasa bersama di Malaysia dahulu. Kita pergi kepada plot peleraian. Umi mengutus email kepada Syam dan berfirasat bahawa Syam akan berkahwin lain tetapi dia tetap reda. Seterusnya, baiklah, kita akan pergi kepada latar. Latar ini seperti biasa kita mempunyai latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Saya akan menyatakan latar masanya iaitu malam, tarikh 30 Julai, 10 tahun yang lalu, tarikh 31 Julai. Kemudian kita pergi kepada latar tempat. Dalam cerpen ini terdapat latar tempat seperti Kota Leiden, Pelabuhan Rotterdam, Ruang Legar Coffee Bean dan Velda terpencil. Secara majoritinya latar tempat dalam cerpen ini banyak berkisarkan di sebuah negara yang diberi nama Amsterdam. Jika kita melihat kepada latar masyarakatnya sangat berkait rapat dengan pengajaran, nilai dan persoalan yang terdapat dalam cerpen ini. Daripada segi masyarakatnya, ia mempunyai masyarakat yang mencintai ilmu, masyarakat yang sayang menyayangi antara satu sama lain, dan masyarakat yang menerima qada dan qadar Allah SWT. Saya ingin menyentuh sedikit berkenaan masyarakat yang sayang menyayangi antara satu sama lain. Ditunjukkan apabila Umi sentiasa bertanya khabar suaminya di Kota Leiden, dan Syam sendiri masih mengingati Ani biarpun sudah 10 tahun berlalu. Seterusnya. Okey, baiklah. Untuk teknik penciptaan kembali ke titik mula, terdapat beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama ialah unsur intelek. Kepentingan, maafkan saya. Penulis cuba untuk menyampaikan bahawa pentingnya seseorang itu menuntut ilmu. Contohnya di dalam cerpen terdapat ayat seperti berbekalkan ijazah kelas pertama, aku berusaha keluar daripada masyarakat keliling yang tidak pandai menilai ilmu. Berdasarkan ayat tersebut dapat dinyatakan bahawa penulis cuba untuk menekankan bahawa pentingnya menuntut ilmu di dalam kehidupan seseorang. Seterusnya ialah unsur imajinasi. Umi berimajinasi bahawa suaminya itu akan pulang ke tanah air bersama seorang perempuan. Contoh ayat yang digunakan ialah abang, Umi dapat rasakan ada sesuatu yang akan berlaku pada abang. Ayat ini telah dihantar melalui email kepada suaminya Syam. Maksudnya Umi berimajinasi bahawa sesuatu yang berlaku pada suaminya di Kota Leiden. Seterusnya ialah terdapat unsur emosi yang digunakan oleh penulis dalam cerpennya. Misalnya, Ani menyatakan kekecewaannya kepada Syam yang tidak menghargai pengorbanannya. Contohnya ialah, kau menghukum aku dengan keadilan yang palsu. Setelah aku memberikannya dengan tulus, kau menidakkan keikhlasanku. Hingga kini, aku masih merasai pedihnya. Berdasarkan penggunaan kata yang digunakan oleh penulis, ia memberi kesan juga kepada emosi pembaca yang membangkitkan perasaan geram dan juga rasa kesal terhadap Syam yang mempermainkan perasaan Ani. Seterusnya kita pergi kepada teknik. Teknik yang digunakan oleh penulis terdapat beberapa teknik, iaitu teknik pemerian. Teknik pemerian ini penulis banyak memerikan pemandangan di Kota Leiden yang dipenuhi dengan bunga-bunga tulip. Ia memberi kesan kepada pembaca bahawa pembaca juga dapat merasai sendiri suasana atau pemandangan di Kota Leiden walaupun tidak pernah menjejakkan kaki ke sana.
Seterusnya, teknik kejutan. Mimpi Umi sebenarnya ialah perkara yang benar-benar terjadi pada Syam. Ini memberikan kesan kepada pembaca bahawa tidak sangka sebenarnya apa yang Umi mimpikan itu perkara yang benar-benar terjadi pada Syam di sana. Seterusnya ialah teknik imbas muka. Teknik imbas muka ini lebih memfokuskan kepada Umi, iaitu Umi ini merupakan seorang isteri yang soleha dan juga taat kepada suami. Jadi Umi telah mengimpikan ganjaran di akhirat di mana Umi mengimpikan istana yang cantik di akhirat kelak. Seterusnya ialah teknik imbas kembali. Syam mengimbas semula kenangannya bersama Ani. Penulis banyak mengimbas semula kenangan Syam bersama Ani ketika mereka menuntut ijazah sarjana muda bersama-sama dahulu. Seterusnya teknik gunakan ialah teknik suspend. Syam terkejut apabila bahunya ditepuk oleh Ani, iaitu bekas kekasihnya. Sebelum itu, Syam memang tercari-cari kelibat yang dikenalinya dan dia sangat terkejut apabila orang yang menerpanya itu ialah Ani, bekas kekasihnya. Okey, itu sahaja. Seterusnya kita pergi kepada teknik penciptaan sajak. Teknik penciptaan sajak lidah bangsa. Terdapat 3 teknik yang digunakan oleh penulis, iaitu yang pertama adalah unsur bunyi. Unsur bunyi adalah ingin menjadikan sesuatu puisi itu lebih merdu dan menarik. Sebagai contoh, kita dapat lihat dekat sini dia penulis menggunakan asonansi. Asonansi ini adalah perulangan bunyi vokal di dalam baris. Dalam satu baris tu terdapat perulangan bunyi vokal. Sebagai contoh yang kita lihat kat sini, lidah bangsa makin berani. Lepas tu memperkatakan maruah diri. Dia ada perulangan vokal A kat situ. Okey, seterusnya aliterasi. Aliterasi ini adalah perulangan bunyi konsonan di dalam baris. Sebagai contoh yang kita lihat dalam sajak lidah bangsa adalah dibakar oleh lahar yang memberontak, iaitu perulangan konsonan R di dalam sebuah baris. Okey, seterusnya penulis menggunakan teknik bahasa kias, iaitu bahasa kias ini adalah rangkai kata yang bersifat abstrak dan imaginatif yang berlainan daripada perkataan biasa. Dia menggunakan perkataan yang lebih menarik untuk kira menampakkan puisi sajak itu lebih menarik lah. Okey, seperti yang kita lihat di dalam sajak tersebut, penulis meletakkan bahasa kias personifikasi, contohnya lidah pusaka. Lidah pusaka dan suara pusaka. Selain itu, penulis juga meletakkan metafora. Contoh di dalam baris adalah dibakar oleh lahar yang memberontak. Penulis menggunakan ayat-ayat seperti itu supaya puisi tersebut nampak lebih menarik. Okey, seterusnya teknik imejan. Okey, teknik imejan ni adalah kira sebuah rangkai kata yang mampu menggugah pengalaman panca indera bagi membentuk angan-angan apabila seorang pembaca membaca sajak tersebut. Kita dapat lihat contoh di dalam sajak lidah bangsa adalah dibakar oleh lahar yang memberontak. Apabila pembaca pembaca seakan-akan membayangkan suatu situasi tersebut. Okey, seterusnya sesekali ingin berlaku waras dan dalam nada tegas dan keras. Okey, itu saja teknik yang digunakan di dalam sajak lidah bangsa. Baik, kita teruskan dengan teknik pengajaran cerpen. Okey, seperti yang kita tahu, kita telah memilih cerpen Kembali ke Titik Mula karya Syamsuddin Othman untuk pengajaran. Oleh itu, pengajaran Komsas yang dipilih oleh kumpulan kami ialah persoalan. Bahan bantu mengajar yang akan kami gunakan ialah roda persoalan, di mana kami akan menggunakan teknologi internet dalam penyediaan persoalan. Seperti yang kita tahu,
roda persoalan ini adalah sama seperti roda impian, cuma kami tukarkan roda impian tu kepada roda persoalan. Jadi roda tersebut akan diisi dengan persoalan yang diperoleh dalam cerpen yang telah dipilih. Selain itu, teknik pengajaran yang kami pilih ialah memfokuskan kepada pembelajaran abad ke-21, Part 21 yang berpusatkan pelajar. Aktiviti tersebut ialah main peranan atau lebih dikenali sebagai role play. Main peranan ini ialah aktiviti dalam pengajaran yang memberi peluang kepada murid untuk membayangkan diri sendiri atau orang lain dalam pelbagai situasi tertentu. Aktiviti ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pelibatan aktif murid-murid di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam kelas dan murid-murid yang mengambil bahagian haruslah berlakon. Dalam kaedah main peranan ini, pelajar perlu memainkan peranannya merujuk kepada persoalan yang mereka dapat daripada roda yang mereka pusing sebentar tadi. Aktiviti main peranan ini dalam model pengajaran sosial dijangka dapat membantu pelajar yang pasif di dalam kelas untuk turut bersama melibatkan diri dalam aktiviti main peranan sekaligus dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Pelajar diberikan peluang untuk melahirkan pelbagai peranan atau emosi mengikut watak-watak yang dimainkan. Cara teknik main peranan ini dimainkan adalah guru akan memilih seorang pelajar untuk membuat putaran roda yang telah guru siapkan sebentar tadi. Setelah pelajar tersebut mendapat persoalan yang harus dilakonkan, pelajar tersebut harus memilih seorang rakan ataupun pasangannya untuk melakon situasi berdasarkan persoalan yang dia dapat sebentar tadi. Sebagai contoh, saya ambil persoalan tentang seorang rakan yang mengambil berat ketika hidup bersama. Jadi di situ pelajar boleh berlakon persoalan ini dengan memilih mana-mana situasi yang mereka rasa sesuai untuk persoalan tersebut. Jadi di sini guru akan memberikan kebebasan kepada pelajar untuk memilih situasi dalam cerpen tersebut supaya pelajar tidak terikat kepada satu situasi semata-mata. Selain itu, pelajar juga dapat melihat pelbagai situasi yang berlainan melalui satu persoalan yang sama. Slide yang seterusnya. Baik, kesimpulan untuk pembentangan kami secara keseluruhan, kami telah mengenal pasti elemen sastra yang digunakan oleh dua orang tokoh yang hebat dalam penulisan kreatif. Kami akan menjadikan karya tokoh-tokoh hebat kedua-dua tokoh ini sebagai inspirasi dalam penulisan kreatif pada masa akan datang. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.